Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan bentangkan mengenai tajuk which is more important for intelligence, nature or nurture. Seperti yang kita tahu, manusia mempunyai kecerdikan dan tingkah laku yang tersendiri yang terbentuk daripada genetiknya atau faktor persekitaran seseorang itu. Kami telah memilih tajuk ini kerana kami sangat berminat untuk mengetahui kepentingan semula jadi dan pengasuhan dalam membentuk kecerdasan seseorang individu. Definisi kecerdasan adalah kebolehan tahap yang lebih tinggi seperti pemikiran abstrak, perwakilan mental, penyelesaian masalah dan membuat keputusan, kemampuan untuk belajar, pemahaman emosi, kreativiti dan kemampuan menyesuaikan diri untuk memenuhi keperluan persekitaran. Semua ini diklasifikasikan sebagai kecerdasan. Dalam hujah mengenai semula jadi berbanding pengasuhan, semula jadi merujuk kepada kesan kecenderungan biologi atau genetik terhadap kualiti manusia, sementara pengasuhan merujuk kepada pengaruh pembelajaran dan kesan persekitaran yang lain. Kedua-dua aspek ini merupakan kepentingan kepada tahap kecerdasan manusia, tetapi salah satu daripada aspek tersebut merupakan sangat penting dalam mempengaruhi kecerdasan manusia sama ada alam semula jadi atau pengasuhan. Nature merupakan pewaris keturunan dan juga turut dianggap sebagai genetik penghubung generasi manusia. Menurut pandangan Amran, yang merupakan seorang kartunis dan juga penulis genetik manusia, bakal menentukan persamaan di antara ibu bapa dan anak-anaknya di kalangan ahli keluarga yang berada dalam satu kumpulan keluarga. Faktor nature ini lebih dikenali sebagai agen yang terdiri daripada nuklear protein yang menentukan nature ataupun ciri keturunan. Kedudukannya terletak di atas locus kromosom yang berupa benang halus yang terdapat dalam nukleus sel sperma dan juga sel ovum. Menurut kajian, kromosom mengandungi bahan sifat-sifat nature di mana ia menghasilkan genetik yang akan memberikan sifat yang unik terhadap manusia. Di antara sifat-sifat umum yang akan diwarisi adalah darah, warna rambut dan mata, struktur badan dan sifat-sifat fisikal yang ganjil. Dalam konteks psikologi pula, terdapat beberapa pendekatan terhadap nature. Antaranya adalah pendekatan melalui perilaku, kognitif, biologi, fenomenologikal, dan psikoanalitik. Dalam pendekatan perilaku, ia menekankan bahwa memahami individu dengan melihat perilakunya dikenali sebagai respons stimulus. Seterusnya, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif pula menekankan bahwa proses mental yaitu persepsi, daya ingatan, dan pemecahan masalah yang terjadi terhadap individu untuk memahami perilaku tersebut. Pendekatan fenomenologikal pula menjelaskan tentang pandangan individu terhadap sesuatu peristiwa. Manakala pendekatan psikoanalitik pula menjelaskan tentang pandangan sebahagian besar perilaku manusia yang dikendalikan oleh proses bawah sadar. Kesimpulannya, bakat ataupun nature ini dapat mempengaruhi kecerdasan seseorang individu. Sifat kecerdasan ini dapat dilihat sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan yang berbeza serta mempunyai kemahiran dalam memahami hubungan di antara objek. Nature adalah mengenai ciri-ciri yang berkembang dari pengalaman dan persekitaran. Nature juga bermaksud pengasuhan. Pengasuhan merujuk kepada semua persekitaran yang mempengaruhi seseorang itu, termasuk pengalaman awal ketika kanak-kanak. Sebagai contoh, persekitaran seseorang itu dibesarkan, hubungan bersosial, dan budaya di sekitar individu tersebut. Nature dianggap kolerasi antara faktor persekitaran dan hasil psikologi. Sebagai contoh yang boleh diambil dari persekitaran yang terdekat dengan seseorang itu ialah ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan untuk mengajar anak-anak mereka seperti mula bercakap, membaca, menyebut perkataan, dan mengenali tumbuh-tumbuhan serta haiwan. Persekitaran yang baik akan mempengaruhi emosi, tingkah laku, dan tahap kecerdasan mental individu tersebut. Persekitaran fisikal pula berkaitan dengan persekitaran alam yang berbeza dan memberikan pengaruh yang berbeza kepada individu. Persekitaran individu yang baik akan mempercepatkan proses pembelajaran mereka sebab setiap individu mempunyai tahap pemikiran yang berbeza. Kecerdasan seseorang itu tidak hanya terletak pada genetik tetapi dipengaruhi oleh persekitaran mereka juga. Hai, saya Sering Pesisyen dan hari ini saya ingin membincangkan tentang kecerdasan secara waris atau boleh dikatakan sebagai kecerdasan daripada genetik. Sir Francis Galton merupakan salah satu ahli psikologi yang terawal dalam sejarah psikologi yang mencadangkan kajian kecerdasan berkaitan dengan keturunan. Beliau telah berusaha dalam percubaan untuk menguji hipotesisnya mengenai kecerdasan yang beza berdasarkan latar belakang biologi.
Beliau telah menerangkan idea dan pendapatnya dalam buku Hereditary Genius. Selain itu, ahli psikologi Linda Goferson telah membangkitkan teorinya mengenai pengaruh genetik dan persekitaran dalam kajian kecerdasannya. Dalam teori adopsi, Linda Goferson telah membincangkan bahawa semakin meningkat usianya, anak angkat kurang mewarisi pengaruh daripada ibu bapa angkat dan mereka akan lebih mirip kepada ibu bapa semula jadi mereka dalam kecerdasan. Dan ini merupakan bukti kepada hubungan antara kecerdasan dan genetik. Akhirnya, ahli psikologi Charles Spearman sebagai salah satu pelajar di bawah pengaruh Sir Francis Galton semasa pembelajarannya. Di bawah pengaruh Sir Francis Galton, kecerdasan umum oleh Charles Spearman dalam teori faktor kecerdasan telah diselit dengan teori keturunan kecerdasan Galton. Dalam tulisan The Heredity of Ability oleh Charles Spearman, kajiannya menyatakan bahawa kemampuan umum iaitu general abilities hampir sepenuhnya ditakdir oleh keturunan. Saya akan membentangkan perkaitan antara kursus PT10603 Personality dan Perbezaan Individu dengan perkasan kedua. Dalam kuliah topik kecerdasan, kami telah didedahkan dengan penyelidik-penyelidik yang telah mengkaji dengan lebih mendalam mengenai kecerdasan seseorang. Saya akan menerangkan penyelidik-penyelidik yang menyebut konsep pengasuhan dalam kecerdasan. Linda Goferson, seorang profesor emeritus di University of Delaware, telah menjalankan kajian mengenai hubungan antara kecerdasan dan persekitaran. Goferson menyatakan tahap sosioekonomi dan ketidaksamaan sosial adalah disebabkan oleh perbezaan kecerdasan G setiap individual. Goferson menyimpulkan anak-anak yang memiliki tahap kecerdasan G yang lebih tinggi daripada ibu bapa akan mencapai tahap sosioekonomi yang lebih tinggi daripada ibu bapa. Menurut Goferson, bukti yang mengganggu perkembangan kecerdasan terbagi kepada dua, iaitu teori keistimewaan sosial, social privilege theory, berkaitan dengan perbezaan SES, dan teori alat yang berguna, useful tool theory, berkaitan dengan genetik. Jean Piaget juga telah menyumbangkan kepada perkembangan kajian kecerdasan dalam aspek perkembangan kognitif. Jean Piaget menerangkan secara dengan lebih terperinci berkaitan antara pengaruh persekitaran terhadap perkembangan akal manusia dalam teori epistemologi genetik. Dalam teori tersebut telah membincangkan proses perkembangan kognitif dalam kanak-kanak, iaitu tahap sensimotor bayi, tahap pra-operasi awal kanak-kanak, tahap operasi konkret sebelum remaja, dan tahap operasi formal remaja dan dewasa. Teori ini telah menerangkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran di setiap tahap. Secara keseluruhannya, alam semula jadi merupakan aspek yang membentuk kecerdasan manusia, manakala aspek persekitaran juga merupakan aspek yang boleh menambahkan dan menajamkan lagi kecerdasan individu tersebut. Oleh itu, setelah diselidik dengan lebih jelas, kami telah sebelah suara berpendapat bahawa kedua-dua konsep semula jadi dan pengasuhan memainkan peranan penting dalam kecerdasan individu. Tetapi kami yakin pengasuhanlah yang membentuk kecerdasan seseorang untuk menjadi lebih tinggi dari segi IQ, kelebihan kognitif dan modal kecerdasan terbaik.